Maklumat sahih jenama dipercayai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 9 November 2020. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Dividen tambahan Petronas 10 bilion ringgit bantu kerajaan bendung impak COVID-19. 1,345 kes sembuh direkodkan hari ini, atasi jumlah 972 kes positif baharu. Lembaga Pengarah Petronas meluluskan bayaran dividen tambahan berjumlah 10 bilion ringgit kepada kerajaan menjelang akhir bulan ini bagi membantu kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Bagi menentukan sama ada dividen tambahan berkenaan mampu dibayar, Petronas terlebih dahulu memberi jaminan mampu membiayai operasi syarikat, membayar hutang, memenuhi kewajipan serta melabur bagi pertumbuhan masa hadapan. Petronas pada masa sama kekal komited untuk mengekalkan simpanan tunai dan memperkukuh daya tahan kewangan dalam tempoh mencabar ketika ini. Petronas sebelum ini menyatakan komitmen untuk mengekalkan pembayaran dividen 24 bilion ringgit kepada kerajaan berdasarkan prestasi tahun kewangan 2019. Syarikat itu turut mengesahkan telah membayar sepenuhnya dividen seperti dijadualkan tahun ini. Tahun lalu, Petronas membayar dividen berjumlah 54 bilion ringgit kepada kerajaan, termasuk dividen khas 30 bilion ringgit. 1,345 kes sembuh COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 29,579 kes bersamaan 71.8% daripada keseluruhan kes. Kes positif baharu pula 972 menjadikan jumlah keseluruhan kes positif 41,181 kes. Hari ini 8 lagi kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya 294. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Enam lagi kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan Sabah, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Johor dan Putrajaya. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kluster Nabaha melibatkan daerah Kota Belud, manakala kluster Numbak dikenal pasti di Kota Kinabalu masing-masing di Sabah. Manakala kluster Perigi melibatkan daerah Kelang di negeri Selangor. Ialah kluster seri terapi. Kluster baru ini melibatkan daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-36,180 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 3 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 11 lagi kes positif. Sehingga 9 November 2020, sejumlah 126 individu telah disaring, di mana 12 kes telah dikesan positif COVID-19, termasuk 1 kes baru pada hari ini. 8 individu dikesan negatif dan 106 individu masih menunggu keputusan. Kluster Padang pula dikenal pasti di daerah Kota Tinggi Johor hasil saringan individu bergejala pada 5 November lepas. Wilayah Persekutuan Putrajaya turut mencatatkan kluster baharu iaitu kluster Harmoni hasil saringan tempat kerja pada 7 November 2020. Sementara itu kluster Bah Perdana diisytihar tamat hari ini.
Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, PKPD akan dilaksanakan di Kampung Sabah Baru, Lahad Datu. Menurut Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pelaksanaan PKPD itu bermula esok sehingga 23 November ini. PKPD itu bagi memudahkan Kementerian Kesihatan KKM melaksanakan saringan bersasar sekaligus menyekat penularan COVID-19 di kawasan terbabit yang akan melibatkan 701 buah rumah dan 3,917 penduduk. SOP PKPD sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Cuma yang dibenarkan hanyalah kedai runcit yang beroperasi daripada 6 pagi hingga 6 petang di kawasan PKPD ini, dan juga pasar dibenarkan beroperasi selama 2 kali seminggu mulai 6 pagi hingga 2 petang bagi memberi peluang kepada penduduk membeli barangan keperluan asas. Seorang wakil daripada setiap keluarga dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD untuk mendapatkan barangan keperluan yang tiada di kedai runcit kawasan berkenaan di samping mengeluarkan wang daripada mesin ATM atau bank. Sehingga semalam, KKM telah melaksana sebanyak 441 saringan dan 102 kes positif COVID-19 telah direkodkan di kawasan tersebut. Pada masa sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan PKPD yang dilaksanakan di Felda Umas Kalabakan Sabah dan Flat Sungai Emas Kuala Langat Selangor akan ditamatkan esok berdasarkan penilaian risiko dan saringan yang telah dilaksanakan. Kementerian Kesihatan mendapati kes positif COVID-19 di kawasan tersebut menunjukkan penurunan dan terkawal. Manakala bagi Flat Sungai Emas, tiada kes baharu dilaporkan. Bagaimanapun, tempoh PKPD di Pangsapuri, Mutiara Kasih dan Taman Khazanah Indah Lahad Datu dilanjutkan 14 hari lagi bermula esok sehingga 23 November ini. Begitu juga di Plaza Hentian Kajang, Hulu Langat Selangor, Putra Point Nilai dan Kampung Haji Baki Kuching, tempoh PKPD dilanjutkan 14 hari lagi bermula 11 November sehingga 24 November ini. Bagi Kampung Haji Baki, tempoh PKPD yang dilanjutkan bergantung kepada keputusan saringan kedua COVID-19 yang telah dilaksanakan. Jika keputusan saringan itu didapati tiada lagi kes positif ataupun atas penilaian risiko oleh KKM bahawa kawasan itu didapati selamat dan tidak perlu lagi PKPD, maka PKPD boleh ditamatkan lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan, iaitu sehingga 24 November tadi. Peruntukan RM1 bilion bagi membendung gelombang ketiga COVID-19 di bawah Belanjawan 2021 perlu diagih secara seimbang. Ini bagi memastikan Kementerian Kesihatan sentiasa mempunyai peralatan kesihatan mencukupi, termasuk bekalan ujian makmal dan tenaga kerja dalam memerangi pandemik berkenaan. Pakar epidemiologi Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Rafsah Ahmad Zaki berpendapat peruntukan tersebut penting dalam memperkasa sektor kesihatan, terutama melibatkan pekerja kesihatan yang berdepan risiko jangkitan. Kita mesti ingat, kebanyakan pekerja kesihatan yang melaksanakan aktiviti pencegahan dan rawatan untuk pesakit COVID adalah mereka yang sama memberikan perkhidmatan kepada pesakit lain. Contohnya, di bahagian kecemasan, doktor dan jururawat yang sama akan mengambil giliran untuk merawat pesakit COVID dan pesakit bukan COVID. Begitu juga di peringkat daerah. Mereka perlu lakukan pengesalan kontak, saringan COVID, menyediakan laporan harian dan pada masa yang sama perlu mengendalikan masalah kesihatan yang lain seperti denggi, tuberkulosis, penyakit kencing manis dan sebagainya. Dalam pada itu, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Universiti Melaya, Profesor Dr. Maznah Dahlui mengakui pemberian elon khas COVID-19 sebanyak RM600 sebulan kepada barisan hadapan Kementerian Kesihatan mampu menghargai pengorbanan mereka. Kita harapkan supaya lebih ramai lagi anggota kesihatan akan dapat direkrut dan juga diberikan latihan supaya dapat meneruskan atau mempertingkatkan aktiviti pencegahan penyakit-penyakit berjangkit maupun penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara kita.
Dalam belanjawan 2021, peruntukan untuk Kementerian Kesihatan ialah 31.9 bilion ringgit, lebih tinggi berbanding pada 2020 iaitu 30.6 bilion ringgit. 4 pengarah syarikat didakwa cemari Sungai Kundang. Paparannya seketika nanti. Inilah tangan yang membina Malaysia, tangan yang menyamai benih masa depan negara, juga tangan yang menikmati kemakmurannya. Dan apabila tangan-tangan ini bersatu, kebaikan menjadi kehebatan. Kemakmuran tercipta apabila kita sedia menghulurkan tangan, menjalin kerjasama erat industri dan perdagangan yang menyatukan kita semua. Marilah kita mengalu-alukan APEC 2020. Inilah tangan yang membina Malaysia, tangan yang menyemai benih masa depan negara, juga tangan yang menikmati kemakmurannya. Dan apabila tangan-tangan ini bersatu, kebaikan menjadi kehebatan. Semangat inilah yang menjamin kelangsungan kita di saat ini, bekerjasama dan bermuafakat dengan rakan ekonomi kita, mendepani cabaran dan mencapai rangkaian ekonomi lebih utuh. Marilah kita mengalu-alukan APEC 2020. Aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, panci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita, panci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Inilah tangan yang membina Malaysia. Tangan yang sama-sama membangun Malaysia. Milik anda, milik saya. Tangan yang akan memacu negara ke arah masa depan yang lebih baik. Masa depan dalam genggaman kita. Yakinlah, sinar kegemilangan akan tiba buat setiap dari kita yang bersatu hati dalam pengembaraan ini. Marilah kita mengalu-alukan APEC 2020. Masih bersama berita perdana. 4 pengarah syarikat pemproses minyak sawit terpakai didakwa di Mahkamah Session Selayang atas tuduhan mencemarkan Sungai Kundang Rawang dengan melepaskan sisa buangan ke dalam sungai itu. Kesemua tertuduh Ong Seng Kek, Lo Zi Wai, Xiao Li Chen dan Ong Chi Ming berusia antara 34 hingga 71 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Shafira Muhammad Said. Mengikut kertas pertuduhan, kesemua mereka didakwa dengan niat bersama melepaskan bahan buangan dari premis syarikat United Vineo Leo Sdn Bhd ke dalam sistem perparitan dan mengalir ke sungai terbabit tanpa kebenaran atau lesen. Kesalahan dilakukan di kawasan perindustrian Kundang pada 22 Oktober lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 25-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Shafira membenarkan jaminan RM50,000 bagi setiap tertuduh. Sementara itu, kesemua mereka turut dituduh di Mahkamah Magistrate kerana membenarkan 8 pendatang asing tanpa izin warga Myanmar berada dalam premis tanpa kebenaran sah pada 3 petang 26 Oktober lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63 dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 12 bulan dan denda. Magistrate Nur Hafizah Rajuni membenarkan semua tertuduh diikat jamin RM5,000. Kedua-dua kes akan disebut semula pada 7 Disember depan.
Bantuan di bawah pakej prihatin program subsidi upah per keso yang bermula April hingga September lalu berjaya menyelamatkan pengusaha bas ekspres daripada gulung tikar. Yang di-Ketua Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia, Pembawa Muhammad Kaharudin Saleh menjelaskan tiada pekerja yang dibuang setakat ini. Dalam sidang medianya, Muhammad Kaharudin bagaimanapun memaklumkan pembawa yang kini berdepan penurunan pendapatan mendadak memohon agar tempoh moratorium tanpa caj tambahan dapat dilanjutkan. Langkah itu dapat mengelak daripada pengusaha bas ekspres menanggung beban kewangan hingga menjejas lebih 3,000 kaki tangannya. Pandemik COVID-19 telah merubah kestabilan ekonomi dan menjejaskan sektor pengangkutan awam bas ekspres yang boleh dikatakan telah lumpuh sepenuhnya, sekaligus memberi kesan kepada setiap pengusaha dan pekerja di bawah naungan syarikat pelaksanaan sepenuhnya kepada syarikat. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac 2020 telah membatas pergerakan rakyat Malaysia yang telah menjejas pendapatan syarikat yang 100% bergantung sepenuhnya kepada penumpang yang dengan pembelian tiket bas. Selain itu, pembawa turut memohon kerajaan agar mempertimbang beberapa kelonggaran dan bantuan. Ini termasuk bantuan menerusi skim dana sokongan sementara yang setakat ini hanya diberikan kepada pengusaha bas henti-henti. Pembawa juga meminta kerajaan mengarahkan semua terminal tidak mengenakan sewa kaunter dan caj bayaran masuk bas ke terminal kepada pengusaha bas semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Sekarang ini kita dibenarkan beroperasi, tetapi masalahnya penumpang-penumpang itu tidak ada. Pergerakan orang ramai dikawal dan orang ramai tidak dapat nak bergerak ke sana ke sini. Pembawa ditubuhkan pada Oktober 1980, kini dianggotai 20 syarikat ahli dengan kapasiti keseluruhan 737 buah bas ekspres. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan Laut Cina Selatan ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang, sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Jabatan Meteorologi Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning dan peringkat kedua di kawasan yang berwarna jingga yang akan berakhir pada 13 November nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan selatan semenanjung Malaysia, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga, permulaan monsun timur laut atau musim tengkujuh di Malaysia dijangka bermula pada 11 November dan akan berakhir pada Mac 2021. Sebanyak 4 hingga 6 episod hujan lebat yang signifikan dijangka berlaku dalam tempoh tersebut.
Dan dinasihatkan kepada penduduk di bahagian pantai timur Semenanjung agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Bertemu kembali. Projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek, projek rintis di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB yang dilaksana sejak tahun 2018 kini menampakkan perkembangan positif. Prospek dilaksanakan di dua negeri iaitu Kedah dan Terengganu. Di Kedah, Mukim Sidam Kanan Kulim dipilih sebagai lokasi prospek dan KPLB melantik Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA sebagai agensi pelaksana. Wartawan Fakrul Razi Ismail ada laporannya. Prospek merupakan projek pembangunan yang memfokuskan kepada perkampungan yang sedia ada atau sekurang-kurangnya 5 buah kampung tanpa melibatkan pembukaan kawasan baharu. Program Prospek ini melibatkan kerjasama agensi kerajaan swasta dan juga institusi pendidikan dan hanya memberi tumpuan kepada produk sedia ada di kawasan tersebut. Prospek bermatlamat mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar melalui program peningkatan pendapatan, meningkatkan kualiti hidup serta menaik taraf kemudahan prasarana di kampung-kampung sedia ada. Pembangunan Prospek terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu ekonomi, perumahan dan prasarana asas. Dari sudut ekonomi, fokus diberikan kepada pembangunan ekonomi, antaranya mengenal pasti aktiviti ekonomi sedia ada yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Selain itu, mengenal pasti aktiviti ekonomi yang merentasi sempadan kampung dan lokaliti serta mengadakan program-program modal insan, merangkumi kursus, latihan, bengkel, lawatan yang berkaitan dengan projek ekonomi yang dijalankan. Bagi perumahan pula, ia melibatkan sama ada baik pulih rumah dan bina baharu. Pemilihan peserta yang layak adalah berdasarkan tata cara pelaksanaan program perumahan rakyat termiskin dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di bawah KPLB yang sedang berkuat kuasa. Manakala komponen prasarana asas melibatkan kerja naik taraf jalan perhubungan dalam kampung, projek kemudahan sosial asas dan lampu jalan dalam kampung. Kita laksanakan di sekitar 6 kampung di fasa pertama. Kemudian di fasa yang kedua kita telah menambahkan lagi radius pelaksanaan projek ini kepada 4 kampung lagi. Jadi sehingga kini kita telah melaksanakan projek ini di 10 buah kampung. Projek Prospek ini kriteria pemilihan kita terlibat dengan B40 dan masyarakat setempat di sinilah, masyarakat setempat di sini yang sudah mengusahakan perniagaan mereka, mengusahakan pertanian mereka. Kita tambahkan lagi dengan bantuan-bantuan kerajaan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sejak tahun 2018 hingga kini, KPLB melalui KEDA telah membelanjakan lebih 3.06 juta ringgit untuk komponen ekonomi, perumahan dan prasarana asas. Hasil analisis kajian dan impak yang telah dilaksanakan KEDA menunjukkan projek ini telah memberi manfaat kepada peningkatan pendapatan
hampir 30% selepas setahun menerima bantuan. Selain itu, membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dan mewujudkan suasana yang lebih agresif dalam memperkenal produk-produk setempat melalui bantuan Pusat Kegiatan Ekonomi di Mukim Sidam Kanan. Jadi alhamdulillah dengan bantuan mereka kita boleh gerak ke depan lah. Boleh berkembang lagi. InsyaAllah. Saya dari masa ke masa buat masa sekarang ni kita permintaan tu lebih daripada pengeluaran lah. Jadi kita tengah usaha dan pihak KEDA pun tengah membantu kita untuk dapatkan peralatan-peralatan untuk kita buat penambahbaikan untuk tambah kapasiti pengeluaran. Belum KEDA bantu, saya hanya pakai garas ni je. Garas parking kereta saya ni untuk buat tempat proses lah. Jadi selepas bantuan tu alhamdulillah dapat bangunan ni. Dan mesin chopper pun saya dah upgrade lah. 2-3 mesin dah. Dan yang ni yang terbaru lah. Jadi memudahkan kerja saya. Cepat lagi proses dia tu. Dan penggunaan tenaga pun kurang. Selepas 3 tahun, Prospek telah memberi perubahan ketara ke arah meningkatkan taraf hidup dan sosioekonomi penduduk Mukim Sidam Kanan. Ia telah menjana hasil pendapatan penduduk mencecah lebih RM500,000. Terbaru, seramai 35 lagi individu terpilih untuk menerima bantuan Prospek bagi tahun 2020. Ia melibatkan 11 orang di bawah projek program bantuan rumah, 14 penerima di bawah projek pertanian dan 10 orang melibatkan projek industri kecil dan sederhana. Usaha yang dilakukan oleh KPLB dan KEDA ini bakal memberi sinar baharu ke arah mengubah kawasan luar bandar kepada sebuah kawasan yang lebih berdaya maju. Laporan Fakrul Razik Ismail untuk berita RTM. Sidang Dewan Rakyat, Ahli Parlimen Blok Kerajaan berharap semua bentuk kemudahan yang diperuntukkan pada Belanjawan 2021 benar-benar dapat membantu golongan terjejas akibat pandemik COVID-19. Wakil Padang Terap Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, sebelum ini ada pihak yang ingin mendapatkan bantuan atau kemudahan daripada pihak bank namun gagal. Saya kira bahawa betul apabila ada bank yang menyediakan kemudahan kepada mereka ni. Tapi kalau ramai di kalangan kumpulan ini yang terjejas dan bagaimana dalam delivery sistem penyampaian perbankan dengan peniaga. Sebab kita sedar bahawa bila orang meniaga ni bank tak akan layan kalau dia nak buat pinjaman di bank, melainkan dia sudah ada satu bentuk dana yang lebih besar yang dia boleh tunjuk pada bank. Dan waktu-waktu yang seumpama macam ni, Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh memberi jaminan bahawa semua bentuk kemudahan itu boleh memang disediakan, cuma bila nak datang, nak pergi kepada bank untuk nak dapatkan perkhidmatan itu, boleh atau tidak. Hakikatnya banyak pihak terutama sektor pelancongan, pembuatan serta makanan dan minuman yang terjejas pada waktu sukar ini. Justru Datuk Seri Mahathir berpandangan sistem penyampaian sedia ada perlu dinilai semula seiring situasi pandemik yang melanda negara. Penglibatan aktif Malaysia dalam perdagangan antarabangsa menyebabkan permintaan terhadap produk buatan Malaysia meningkat. Meskipun negara masih berdepan pandemik COVID-19, prestasi ekspor meningkat 24% kepada RM260.6 bilion pada suku ketiga tahun ini berbanding suku kedua tahun lepas. Berdasarkan laporan Malaysia Trade Statistics Review Volume 1 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jun 2020, sebahagian besar daripada industri berorientasikan ekspor di Malaysia pada tahun 2019 mempunyai kebergantungan yang tinggi terhadap barangan import, yang mana barangan import utama adalah terdiri daripada barangan perantaraan, intermediate goods, dengan sumbangan 50%, diikuti oleh barangan modal sebanyak 12% dan barangan penggunaan sebanyak 9%.
Penjelasan itu bagi menjawab soalan Wakil Jerlun Datuk Seri Mukris Tun Dr. Mahathir. Mengulas lanjut kebergantungan yang tinggi terhadap barangan perantaraan yang diimport kebanyakannya tidak dikenakan tarif. Justru ia akan mengurangkan kos perkilangan industri tempatan dalam menghasilkan barangan akhir untuk pengguna tempatan atau bagi tujuan ekspor. Dakwaan segelintir pihak terutama pembangkang bahawa tiada peruntukan khas untuk sekolah vernakular pada Belanjawan 2021 ini adalah tidak benar sama sekali. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menegaskan peruntukan terlibat diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Di mana Yang Berhormat Menteri Pendidikan telah mensyorkan bahawa dalam masa terdekat Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan mengumumkan pecahan-pecahan untuk sekolah-sekolah. Maka saya minta masyarakat India sabarlah sehingga pengumuman dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Cuma kali ini kita telah berubah dari segi pendekatan. Daripada mengumum secara berasingan, Yang Berhormat Menteri Keuangan telah membuat pengumuman dari segi dasar. Beliau bercakap pada sidang media di Parlimen. Dalam pembentangan Belanjawan 2021, Kementerian Pendidikan menerima RM50.4 bilion atau 15.6% daripada keseluruhan perbelanjaan kerajaan. Majlis Pelancongan Malaysia MTC bakal bekerjasama dengan industri pelancongan tempatan dan negara ASEAN bagi menyemarakkan semula sektor pelancongan negara. Inisiatif itu akan diadakan melalui Sidang Kemuncak Pelancongan Emas 2020 secara maya yang bermula 11 November hingga 13 November ini. Presiden MTC Uzaini Udanis berkata sidang kemuncak itu akan mengumpul pandangan dan cadangan daripada semua pihak dalam mencari kaedah terbaik memulihkan sektor pelancongan yang terjejas akibat COVID-19. Satu laporan mengenainya akan dibentangkan kepada kerajaan dalam masa terdekat. Kami juga menjemput pihak-pihak ASEAN, negara-negara ASEAN, industri untuk hadir, untuk bercerita bagaimana mereka menghadapi pandemik ini daripada Singapura, daripada Filipina, daripada Thailand, dan kita boleh compare. Setakat ini, lebih 3,000 peserta dan 50 panel telah berdaftar untuk menyertai sidang kemuncak pelancongan emas itu. Peruntukan perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2021 sebanyak RM69 bilion berbanding RM56 bilion tahun sebelumnya dijangka dapat menarik minat pelabur asing. Ketua MIDF Amanah Investment Bank Berhad MIDF Research Imran Yassin Mat Yusof yakin angka tertinggi yang pernah disalur itu berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi ketika pandemik COVID-19. Antara sektor yang bakal menerima kesan berganda daripada peruntukan itu adalah projek menyelenggara dan menaik taraf melibatkan pembinaan serta rangkaian pengangkutan. Walaupun beberapa sektor terjejas teruk, terdapat beberapa bahagian ekonomi boleh diberi tumpuan. And then, of course, in terms of sectors, as I mentioned, with development expenditure being very high, you can look at one of the beneficiaries, of course, the construction sector. There's also sectors in the technology sector as well, with the promotion of digitization. Again, what we looked at in COVID-19, one of the areas or one of the effects is that a lot more people are staying at home or have to learn from home. So that, again, education online, that is another area to have a look at as well. Belanjawan 2021 membuka banyak peluang terutamanya di sektor yang terjejas pandemik COVID-19 seperti perkhidmatan dan perniagaan. Itu pandangan Profesor Madya Nurmas Wana Ismail dari Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM.
Bajet kali ini banyak kita dapati ada aliran tunai dimasukkan, disuntikkan kepada isi rumah. Okey, terutama sekali golongan tersasar, B40 dan sebagainya. So, apa yang berlaku di sini, apabila isi rumah itu mempunyai sedikit pendapatan, kelebihan pendapatan, mereka boleh berbelanja. So, bila mereka berbelanja, ini sebenarnya menyuntik semula kepada syarikat-syarikat perniagaan yang apabila ada yang membeli, ini akan meningkatkan lagi pengeluaran. So, bila perniagaan berkembang, ini juga akan memberi kesan kepada peningkatan peluang-peluang pekerjaan. Selain itu, walaupun ramai hilang pekerjaan dan banyak perniagaan yang menutup operasi, pandemik COVID-19 sebenarnya telah mewujudkan model ekonomi baharu seperti perniagaan dalam talian yang boleh diceburi semua rakyat. 8 juta golongan B40 yang layak bakal menerima bantuan sebanyak RM30 sebulan selama setahun bertujuan melanggan internet serta menampung kos pembelian telefon bimbit baharu. Jumlah keseluruhan sebanyak RM180 seorang itu berupa voucher menerusi program jaringan prihatin. Jelas Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, program berkenaan dijayakan dengan kerjasama pihak industri telekomunikasi dan bagi yang layak perlu mendaftar untuk tujuan pengesahan. Cara ianya dilaksanakan, ia akan dilaksanakan melalui voucher di mana seseorang tu perlu mendaftar dan voucher tu akan dikaitkan dengan pendaftar tu, yang mana orang yang mendaftar akan dibuat verifikasi dengan senarai mereka-mereka yang sememangnya mendapat bantuan prihatin nasional BPN, ya. Jadi tak adalah kata insya-Allah dengan cara tu tiada keteresan, nombor satu. Nombor dua, dengan cara tu penggunaannya sememangnya untuk penggunaan internet bagi seseorang individu daripada golongan tersebut. Mengulas lanjut kriteria pemilihan 430 sekolah yang bakal mendapat manfaat kesaling hubungan internet di bawah pelan jendela, beliau menyatakan ianya dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Pihaknya juga memperuntukkan RM7.4 bilion bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar terutamanya di kawasan luar bandar dan pendalaman. MCMC dalam satu kenyataan media menyambut baik pembentangan Belanjawan 2021 yang memperuntukkan RM9.4 bilion bagi membangunkan strategi digital nasional yang holistik merentasi sektor industri dan rakyat. Sukma dan para Sukma 2020 dipantangkan. Terima kasih Fatil dan Meg. Dimulakan dengan perkembangan sukan dalam negeri terlebih dahulu. Majlis Keselamatan Negara MKN hari ini memutuskan saingan Piala Malaysia 2020 akan ditangguhkan ke suatu masa yang akan ditetapkan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan walaupun diadakan tanpa penonton, namun MKN berpendapat sukan itu melibatkan sentuhan antara pemain yang boleh menyebabkan risiko jangkitan COVID-19. Pusingan pertama saingan Piala Malaysia 2020 telah berlangsung dari 6 hingga 8 November, diikuti suku akhir 12 dan 13 November, separuh akhir 17 November dan final pada 22 November. Juara Piala Malaysia 2020 akan mendapat slot beraksi pada Piala AFC 2021. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi Malaysia Football League MFL Muhammad Shazli Syaik Muhammad mengesahkan akan membincangkan perkara tersebut bersama pasukan bertanding dalam satu mesyuarat esok pagi. Manakala pengurus pasukan UiTM FC Mustaza Ahmad yang kami hubungi menyuarakan nada kecewa dengan penangguhan aksi Piala Malaysia tersebut, namun akur dengan apa jua keputusan yang akan dibuat kelak.
Apa tidaknya semua pasukan tanpa gagal telah mematuhi semua SOP yang ditetapkan termasuk ujian swab, tambahan pula kontrak pemain akan tamat pada hujung bulan ini. Kerajaan sebelum ini mengumumkan PKPB akan dilaksanakan di seluruh negeri di Semenanjung kecuali Pahang, Perlis dan Kelantan berkuasa selama 4 minggu bermula hari ini hingga 6 Disember depan. Tamasya Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma 2020 yang sepatutnya berlangsung di Johor tahun depan dibatalkan akibat gelombang ketiga penularan wabak COVID-19 di negara ini. Bagaimanapun, Johor tetap diberikan hak penganjuran untuk edisi 2022 dengan hampir 99% bersedia dari segi perancangan, pengurusan teknikal dan kemudahan pertandingan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, keputusan itu diambil selepas menerima cadangan Sekretariat Sukma Johor dan pihak kerajaan negeri untuk membatalkan dua tamasya tersebut yang dijadualkan pada Mac dan April tahun depan. Ia demi keselamatan semua pihak termasuk pegawai pasukan dan atlet yang terbabit dengan tamasya itu. Dua kali penangguhan ini akan menjadikan peningkatan kos yang lebih tinggi. Maka this is to mitigate daripada berlakunya peningkatan kos bila mana berlakunya pembatalan ataupun penangguhan pada saat akhir. Maka keputusan dibuat agar supaya Sukma pada 2021 ini dibatal dan ditangguhkan. Keputusan itu turut dipengaruhi oleh kalendar sukan tempatan dan antarabangsa pada 2021 yang terlalu rapat dengan beberapa tarikh pertandingan penting. Antaranya bulan Ramadan dari 13 April hingga 13 Mei, kejohanan bola sepak Euro 2020 pada 11 Jun hingga 11 Julai, Sukan Olimpik Tokyo pada 23 Julai hingga 8 Ogos, Paralimpik Tokyo pada 24 Ogos hingga 5 September serta Sukan SEA Vietnam pada penghujung tahun. Saingan Piala Malaysia 2020, juara 33 kali Selangor meneruskan kemarahan ke peringkat suku akhir selepas menundukkan Melaka United 2-1 pada aksi pusingan pertama di Stadium Han Jebat malam tadi. Kejayaan itu menyaksikan skuad kendala Michael Faitenbeiner tersebut bakal berdepan Kedah pada saingan 8 pasukan terbaik. Pada aksi malam tadi, Melaka mula melancarkan serangan bertali arus ke arah kubu Selangor sejak awal permulaan menerusi beberapa percubaan penyerangnya Uci Akbar dan Sonny North. Bagaimanapun, The Red Giant berjaya bertahan daripada asakan tersebut hasil persembahan cemerlang penjaga gawang Muhammad Khairul Azhan. Tuah dilihat memihak kepada pasukan Selangor apabila berjaya mendahului Melaka 2-0 pada babak pertama hasil jaringan Ifadai Ulusigun pada minit ke-21 dan Sandro Da Silva pada minit ke-52. Tersentak dengan jaringan itu, Melaka cuba bangkit mencari gol penyamaan dan usaha mereka akhirnya membuahkan hasil dengan mengurangkan defisit menerusi jaringan Akbar pada minit ke-63. Skuad kendalian Zainal Abidin Hassan itu kemudian terus memburu gol penyamaan bagi mengheret perlawanan ke masa tambahan, namun misi mereka itu tidak berhasil sehingga tamat permainan. Turut melangkah ke suku akhir, UI Team FC yang menewaskan Kelantan 3-2 di Stadium Majlis Perbandaran Manjung malam tadi. Pada aksi tersebut, The Lion Troops membuka tirai jaringan menerusi Muhammad Arif Muhammad Anwar pada minit ke-12. 3 minit kemudian, penyerang berbeza UI Team FC Muhammad Rafi Mat Yaakob mudah menewaskan penjaga Kelantan Muhammad Fikri Cik Soh untuk gol kedua sekaligus memastikan pasukannya selesa 2-0 di depan pada babak pertama. Bagaimanapun, Kelantan mempamer kebangkitan pada babak kedua dengan aksi lebih bertenaga dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi dua jaringan Daniel Ashraf Abdullah. Tersentak dengan jaringan itu, UI Team FC mula memperkemaskan rentak dengan memburu gol ketiga dan usaha mereka itu berhasil apabila Muhammad Arif sekali lagi memastikan pasukannya kembali di depan 3-2 menerusi satu percubaan yang menarik. Kedudukan kekal sehingga tamat permainan dan kejayaan ini menyaksikan skuad kendalian Van Bernhard bakal berdepan juara Liga Premier Pulau Pinang di suku akhir. Percutian indah bertukar menjadi mimpi yang paling buruk buat dua sahabat, Matt Solly dan Liz Cottrell, apabila mereka hampir ditelan seekor ikan paus ketika sedang berkayak di California. Mujur mereka tidak mengalami sebarang kecederaan. Video berdurasi 28 saat memaparkan insiden itu tular di kebanyakan platform media sosial.
sebuah pekan kecil Rabbit Hash di Kentucky, Amerika Syarikat meneruskan tradisi memilih haiwan sebagai datuk bandar. Bagi pemilihan tahun ini, anjing baka French Bull bernama Wilbur Beast dipilih sebagai datuk bandar baharu mengganti Gwyneth Paltrow, anjing Pitbull yang menjadi datuk bandar sejak tahun 2017. Selain Wilbur, seekor lagi anjing derangsa turut dicalonkan. Berlaku di Bolivia, satu majlis meraikan bakal ibu atau baby shower yang dianjur sepasang suami isteri bertukar menjadi sesi mendedahkan kecurangan. Si suami mendakwa isterinya yang sedang hamil menghamilkan anak lelaki lain yang juga rakannya sendiri. Pendedahan itu mengejutkan semua yang hadir termasuk lelaki yang dituduh curang dengan isteri tuan rumah. Suasana menjadi kecoh menyaksikan tetamu melepaskan kemarahan mereka pada lelaki terbabit. Dia dipukul dan mukanya dilempar kek. Boleh bermain banyak jenis alat muzik seperti drum, piano dan gitar. Itu kelebihan penyanyi baharu Haris Halim. Bagaimana pula dengan bakat menyanyi? Hanya anda yang layak menilai. Haris kini tampil dengan single Kekasih Baru hasil ciptaan komposer Sirhan Daniel dan Sang Hitam. Membandingkanku dengan kekasihmu yang dulu, aku menjadi aku. Tak usah kau mengatur hidupku lagi. Sehingga kini lagu Kekasih Baru yang berentak pop balada mendapat hampir 130,000 tontonan di YouTube. Sangat-sangat yang saya tak jangka. Dan alhamdulillah semua boleh terima lagu ini dengan baik. Orang kata melodi senang tangkap, orang boleh nyanyi terus lagu ni. Lirik pun mudah nak faham. So alhamdulillah feedback semua memang feedback yang baik. Sudah sayang. Haris turut memberitahu Bidiva dia ingin mencuba bidang lain pada masa depan untuk menjadi insan serba boleh. Saya nak berlakon dan mengacara pun maybe saya boleh buat, dan kalau boleh saya nak cuba semua bidang lah. Tapi macam buat masa ni saya memang nak fokus menyanyi dan muzik dulu. Rumah siap, pahat masih berbunyi. Masalah timbul kerana ada segelintir pemain industri kreatif yang kurang faham dengan agihan peruntukan belanjawan 2021. Berikutan itu, Ketua Pegawai Eksekutif Finas Ahmad Idham Ahmad Nazri meminta penggiat industri yang mempunyai sebarang kemusykilan tampil mendapatkan penjelasan daripada Finas. Penggiat industri diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan mana-mana pihak yang cuba memanipulasi atau sengaja mencetuskan panik berhubung peruntukan belanjawan 2021 yang dibentang minggu lalu. Sekali lagi, kalau boleh pemain-pemain industri refer terus pada Finas, jangan hanya mendengar di sebelah pihak kerana banyak orang cuba menanggut di air dan keruh dalam isu belanjawan ni. Jadi saya terpaksa tampil untuk memberitahu kepada semua kerana bagi kami di Finas, industri stable. Industri sekarang bergerak dalam paksi yang amat positif. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat beberapa siri-siri pengumuman yang telah dilakukan oleh Yang Buat Menteri dan Pengurusi saya sendiri. Jadi perkara ini kami buat hanya semata-mata untuk membangunkan kembali industri kreatif selepas terkesan daripada pandemik COVID. Dan yang pentinglah kita doa sama-sama agar pandemik ini akan hilang dalam masa terdekat, agar penggambaran boleh diteruskan, agar boleh kita membangunkan semula industri sinema yang sekarang ini antara yang paling teruk terkesan, dan agar kita semua mendapat kembali pembangunan ekonomi industri untuk kita sama-sama boleh berkarya dan kita sama-sama boleh melakukan penggambaran dengan selamatnya, insya-Allah. Paparan itu menutup berita perdana edisi Isnin 9 November. Bersama-sama kita terus mengekang penularan pandemik COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.